Tetapi perbuatannya seperti tidak mensucikan Allah, tidak tunduk kepada Allah. Itu nak kena faham tu. Jadi buka balik surah 32 ayat 15 kita tadi. Surah 32 ayat 15. Jadi Allah kata wasabbahu bihamdi rabbih. Kalau kita ambil terjemahan bahasa dulu, maksudnya apa tadi? Wasabbahu, dan mereka bergerak, beredar dengan banyak sekali, dengan berulang-ulang sekali. Untuk apa? Untuk memuji Tuhannya. Jadi dalam kehidupan ini dia bergerak tu untuk apa dia? Dalam rangka untuk dia memuji Tuhannya. Hamdi itu alhamdu. Apa maksud alhamdu? Selalu kita sebut alhamdulillah. Apa maksud alhamdu? Segala pujian apa? Alhamdu. Alhamdu ni kena terjemah pujian kesyukuran. Mesti terjemah begini. Sebab kalimah alhamdu ni tak cukup puji saja. Kalau puji saja al-madhu. Bila kita sebut alhamdu, dia mesti ada dua. Satu, al-madhu, iaitu puji. Yang kedua ialah asyukru. Cuba sebut dengan saya dulu. Alhamdu, al-madhu, wasyukru. Jadi bila kita sebut alhamdulillah, bukan semata-mata puji. Puji itu al-madhu. Cantiknya awak, itu al-madhu. Tapi kepada Allah, bukan sahaja puji, tetapi di sebalik dia punya nikmat yang cantik-cantik dibuat itu, mendatangkan nikmat kepada kita, maka itu syukur. Sebab tu kena ada dua. Alhamdulillah ni faham kita ialah apa dia? Puji dan syukur. Ada orang kita bersyukur kepada dia, terima kasih, tapi mungkin tak puji dia. Tapi untuk Allah cukup sempurna. Jadi termasuk puji dan juga syukur. Apa bukti kita puji dan syukur kepada Allah? Tengok surah 39. Ayat 66. Surah 39 ayat 66. Surah 39 ayat 66. Muka surat 465. Muka surat 465. Baik. Tengok Allah kata apa di situ? Balillah. Balillah fa'bud wa kun minasyakirin. Ada perkataan syakirin di situ kan, syukur kan? Apa lafaz syukur? Alhamdulillah. Allah kata apa dia? Balillah fa'bud. Apa terjemahan dia kata kat situ? Kerana itu hendaklah Allah sahaja yang engkau abdikan diri. Ubud tu maksud dia apa dia? Abdikan diri kepadanya. Dan jadilah engkau di kalangan orang yang bersyukur. Jadi kalau kita kata syukur ataupun kita kata alhamdulillah, ni lafaz syukur ni. Segala pujian kesyukuran. Apa bukti kita bersyukur kepada Allah? Mengabdikan diri. Mengabdikan diri. Sekarang ni Allah kata dalam surah Sajadah tadi macam mana? Orang yang beriman itu ialah orang yang
mensucikan Tuhannya dengan memuji Tuhannya. Yusabbihu bihamdi rabbihim. Sekali lagi saya nak tanya, apa maksud yusabbihu tadi? Macam nak terjemah? Bergerak dengan banyak dalam rangka mengabdikan diri kepada Allah. Kenapa Ustaz kata bergerak tadi banyak, sedangkan tasbih tadi kan kita kata subhanallah, betul. Memang itu perbuatan tasbih. Tapi dari segi bahasa maksud apa dia yusabbihu itu daripada perkataan sabaha yang bermaksud bergerak atau beredar. Bergeraklah, tangan bergerak, kaki bergerak. Tapi sikit ke banyak? Banyak sebab dia ada sabdu. Bila dia bergerak tu dia bawa apa sekali? Bihamdi, dengan pujian. Apa bukti kita puji Allah? Surah 39-66 ni Allah kata mengabdikan diri. Jadi orang yang mendengar ayat Al-Quran ini dia bergerak. Itu maksud dia. Boleh faham tak? Tak faham nanti bagi tanya balik. Untuk kita nak memahami surah 32 ayat 15 ni. Orang yang beriman yang apabila diingatkan kepadanya ayat-ayat Allah, maka dia menyungkur sujud. Betul tak? Jadi maksudnya apa? Bila dengar arahan dia terus bergerak. Bergerak dia banyak ke sikit? Banyak. Berterusan pergerakan itu. Dalam rangka apa dia? Bihamdi rabbihim. Memuji Tuhan mereka. Apa bukti puji? Tadi kita baca surah 39-66 ni. Bukti puji ialah Allah kata, abdikan diri kepada kamu, abdikanlah diri kamu kepada Allah dan jadilah kamu di kalangan orang yang bersyukur. Jadi orang yang beriman tu macam mana sifat dia kepada ayat-ayat Allah? Yang dia banyak bergerak di atas muka bumi ini, tapi dia bergerak untuk apa dia? Untuk mengabdikan diri kepada Allah. Okey. Lepas tu Allah kata apa lagi? Surah 32 ayat 15. Buka balik surah 32 ayat 15. Wahum la yastakbirun. Kan? Wahum la yastakbirun. Mereka bergerak mengabdikan diri kepada Allah dalam keadaan mereka la yastakbirun. Apa maksud la yastakbirun? Tidak mereka menyombongkan diri. Tidak mereka menyombongkan diri. Nabi kata sombong itu apa dia? Saya padam yang atas ni sebab kita tengah belajar ayat ni lah, tak apa kita padam. Nabi kata sombong itu baca dengan saya, al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Sekali lagi, al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Maksudnya al-kibru tu sombong lah. Al-kibru tu maksudnya sombong. Sombong tu apa dia sombong? Sombong tu kata Nabi ghamtun batarul haq. Batarul haq tu apa dia? Menolak kebenaran. Batarul haq tu maksud dia apa dia? Menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, dan mempelekehkan manusia dan merendahkan manusia. Sekali lagi, apa maksud al-kibru? Sombong. Sombong ialah menolak kebenaran dan mempelekehkan manusia. Itu kan yang berlaku kepada orang-orang Quraisy. Mereka menolak apa? Menolak Al-Quran, lalu mereka mempelekehkan siapa? Nabi Muhammad. Jadi kita sekarang ni bila kita dapat Quran, tak nak jadi macam orang-orang Quraisy. Kita nak orang yang dapat Quran, kita menyungkur sujud, buat terus apa Allah perintahkan. Tapi sekali-sekala ke? Tak, banyak kali. Sebab yusabbihu tadi, bergerak yang banyak dalam rangka apa dia? Mengabdikan diri kepada Allah dalam keadaan tidak menyombongkan diri, tidak tolak Nabi kita tu. Buat sebagaimana siapa buat? Nabi buat. Sebab Nabi tu uswatun
hasanah. Tengok surah 33 ayat 21. Surah Al-Ahzab. Muka surat 420. 33 ayat 21. Muka surat 420. Muka surat 420 ayat yang ke-21. Ya tadi. Masa kita sajadah, okey. Sudah tentulah. Maksudnya setiap kali sampai kepada ayat sajadah ni kan, membawa kepada kita peringatan hal ini yang kita bincangkan ni lah. Setiap kali kita sujud ketika ayat sajadah, mengingatkan kita bahawa setiap kali kita dengar ayat Quran, mesti kita kena buat. Macam tu kan maksudnya? Macam tu je lah. Jadi bila kita dengar ayat Quran, bukan saja kita sujud, tapi bukan sekali je kita buat, tapi mesti berulang-ulang. Lafaz tu makna sekadar kita memaknai makna, kita kata apa yang kita baca tu lah, sajadah wajhil ladzi khalaqahu tu kan, kita baca kita faham, itu penting. Tetapi yang kita terangkan ini ialah kesan bacaan tersebut dalam hidup kita. Lepas solat tu apa kita buat, itulah menunjukkan kita memaknai, bukan sekadar masa solat tu lah nak fikir semua yang kita cakap tadi tu. Dalam solat tu kita fahamlah apa yang kita sujud itu, apa bacaan sujud tersebut kan. Tapi yang dikatakan memaknai makna yang kita baca itu ialah kesan. Yang kita kata memaknai itu ialah kesan daripada bacaan. Selepas solat tu mesti buat. Kalau hanya sekadar dia tahu, oh aku kena buat macam ni dalam solat, dia cuba faham balik apa kita bincang kan. Tapi selepas solat tak dilaksanakan, itu bukanlah maksud memaknai. Kalau betul memaknai ialah yang selepas solat je. Bukan sekadar dalam solat itu sahajalah. Dalam solat mesti nak tahu makna yang kita baca tu. Tak boleh kosong, tak tahu apa-apa. Dia baca, lama dah baca sajadah wajhil ladzi khalaqahu semua tu, tapi dia tak faham kan. Apatah lagi nak pergi kepada tindakan yang seterusnya lah. Allahu a'lam. Okey, tengok dalam ayat ni Allah kata apa? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Demi sesungguhnya adalah bagi diri kamu pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah. Role modelnya. Liman kana, bagi orang yang ia mengharapkan pertemuan dengan Allah, wal yaumal akhir, dan dia mengharapkan pembalasan pada hari akhirat, wa zakarallaha katsira, dan dia banyak mengingati Allah. Jadi tadi Allah kata apa dalam surah Sajadah? Mereka tidak sombong. Sombong tu apa dia sombong? Semua yang paling kita takut sekali ialah bila manusia itu dia menolak kebenaran. Dia menolak Al-Quran ini, tak mau peduli Al-Quran ini. Dan dia mempelecehkan siapa orang yang paling mulia sekali? Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad ini diutuskan sebagai apa dia? Contoh. Betul tak kalau kita faham macam ni? Nabi lain. Boleh tak kita cakap gitu? Kadang-kadang ada tak orang cakap begitu? Dia kata Nabi lain. Betul ke salah faham macam tu? Salah. Nabi diutuskan untuk apa dia? Untuk jadi lain daripada kita ke? Tak. Nabi diutuskan sebab contoh. Jadi Nabi baca Quran macam mana? Lepas Nabi baca Quran, adakah Nabi hanya khatam saja atau Nabi bertindak? Nabi solat malam macam mana? Kita tahu iman dia tinggi daripada kita. Memang jauh lah. Sebab tu Nabi boleh berdiri lama dalam solat malamnya. Tapi adakah Nabi hanya solat malam? Siang hari Nabi buat apa?
siang hari Nabi melaksanakannya. Itulah dia mengikut Nabi. Kalau kita sombong, maksudnya apa dia? Apa yang Nabi buat itu kita tak buat balik. Kadar banyak sikit itu, ya, itu kita cuba buat yang sebanyaknya, sebagaimana Nabi sanggup buat. Tapi yang penting apa dia? Setiap tindakan kita nak memahami Al-Quran ini adalah mencontohi siapa? Mencontohi Nabi. Jadi kalau kita kata Nabi lain, dia tahap lain. Apa tujuan Allah hantar Nabi kalau begitu? Allah utuskan Nabi untuk kita contohi. Itulah para sahabat Nabi bekerja-kerja nak memahami apa Nabi buat. Cuma kita ni ujung zaman dah jauh sangat. Sebab langsung kadang-kadang kita tak kenal apa yang Nabi buat, itu yang jadi. Nabi lain, kita lain. Ada orang cakap begitu. Kita lah tu kadang-kadang cakap begitu. Itu sombong tak? Sebenarnya itulah sombong. Sebab sombong ialah mempelekehkan manusia. Maksudnya dia tak ikut manusia tersebut. Okey, kita tengok balik surah 32 kita. Jadi ayat yang ke-16, Allah tunjukkan kesan jiwa mereka yang tidak sombong itu, yang mereka mengikut Al-Quran, yang mereka itu nak mengikut Nabi mereka. Mereka itu bila dibaca ayat, diberi peringatan tentang ayat-ayat Allah, mereka menyungkur sujud. Mereka ni kerja mereka ni bergerak untuk mengabdikan diri kepada Allah. Mereka dengar bila Allah kata mengajar, berkongsi ilmu kepada orang lain, tolong orang lain, mereka buat. Mereka itu ialah tatajafa junubuhum anil madaji'. Tu ayat ke-16 lah. Ayat ke-16 Allah kata apa dia? Tatajafa junubuhum anil madaji'. Apa maksud dia? Tatajafa junubuhum anil madaji'. Rusuk-rusuk mereka jauh daripada apa? Tempat tidur mereka. Rusuk-rusuk mereka jauh daripada tempat tidur mereka. Apa maksud dia agak-agak? Dah tentulah ini maksud dia apa ni? Tahajud lah, kan? Rusuk-rusuk mereka jauh daripada tempat tidur, jauh daripada tilam mereka. Ini bahasa ni Allah bagi dari segi bentuk bahasa. Maksudnya apa dia? Mereka kurang tidur. Mereka kurang tidur. Kurang tidur ni melambangkan apa dia? Melambangkan sanggup berkorban. Kurang tidur ini melambangkan apa dia? Sanggup berkorban. Sebab orang kata tidur ni berapa jam? 8 jam. 8 jam. Bayangkan tidur kena 8 jam. Kalau hidup kita 60 tahun, berapa tahun dah tidur? 1/3. 8 jam kan 1/3 kan? 1/3 daripada 24 jam. Jadi kalau 60 tahun, 1/3 daripada 60 tahun, berapa tahun dah? Lama kan 20 tahun tidur. Lama betul 20 tahun tidur. Maksudnya anak kita kalau masuk universiti tu, kalau kita biar aja 20 tahun tu dah dia tidur. Lama betul kita tidur. Tapi Allah kata sifat orang beriman itu dia rasa sayang nak tidur lama sangat. Jadi dia menjauhkan tempat tidur. Bukan tak tidur, tidur. Sebab tu Nabi larang sahabat Nabi yang tak tidur. Tapi dia sedikit tidur. Itu tanda apa dia? Korban. Sebab apa korban? Dia korbankan 8 jam tu. Mungkin daripada 8 jam, dia ambil berapa jam je dia tidur. Masya Allah, 4 jam je ke dia ambil, 3 jam je ke. Siang pun dia tidur juga. Kan siangnya tidur, takkan 4 jam juga. Antara zuhur dengan tengah hari ke zuhur tu, mungkin setengah jam cukup dah kan. Orang balik ni lagi dia lelap sekejap. Tak adalah sampai 4 jam. Jadi maksudnya tidur tak sampai 8 jam pun. Sebab apa? Ni Allah kata apa dia? Antara sifat mereka ialah mereka jauh daripada lambung ataupun rusuk mereka jauh daripada tempat tidur mereka. Cuba buka surah 51. Surah 51. Muka surat 521. 521. Ayat ke-15 sampai 17. Surah 51 ayat 15 sampai 17.
Fizi? (39 ayat? Aha. Memang betul. Boleh sangat-sangat. Memang betul pun. Boleh dikaitkan dengan surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ni sebenarnya seluruh Quran itu memang akan balik pun sebenarnya kepada surah Al-Fatihah. Lebih-lebih lagi lah, ihdinas siratal mustaqim, kita minta Allah jalan yang lurus. Jalan siapa? Jalan Nabi lah kan, tu maksud Tuan Haji kan? Betul lah. Betul. Lepas tu iyyaka na'budu pun sama juga. Itu maksud syakirin, alhamdulillah. Tu yang surah 39 tadi 66 kan? Betul lah. Memang betul sangat. Barakallahu fiik. Okey, tengok ayat yang ke-15 ni, Allah kata apa dia? Innal muttaqin, muka surat 521. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa fi jannat, di dalam taman-taman syurga, wa uyun, dan mata air-mata air. Jadi ini Allah beritahu orang bertakwa berada dalam syurga. Akhidhina ma atahum rabbuhum. Orang-orang yang mereka tu mengambil apa sahaja yang Tuhan mereka berikan kepada mereka. Mendapat nikmat-nikmat dalam syurga yang disediakan oleh Allah. Semoga Allah masukkan kita ke dalam syurganya. Innahum kanu, sesungguhnya mereka itu dulu, qabla zalika, sebelum daripada masuk syurga ini, muhsinin. Muhsinin ni terjemahan dia orang yang buat baik, betul. Tapi maksud buat baik di sini ialah orang yang sanggup berkorban, buat baik kepada Allah. Buat baik kepada Allah ni macam kita buat baik kepada ibu mengandung dalam, bukan macam tu saya kata sama dengan Allah, bukan. Contoh kan, analogi lah. Kita buat baik kepada ibu mengandung dalam LRT, dalam bas. Apa kita buat baik kepada dia? Maksudnya kita korbankan apa? Tempat duduk. Itu buat baik. Buat baik kepada ibu bapa. Ibu bapa nak angkat barang, kita buat baik kat dia. Kita korbankan tenaga kita untuk dia. Buat baik kepada anak-anak, kita korbankan harta kita untuk dia. Buat baik kepada isteri kita, kita korbankan harta kita tu bagi dekat dia. Itu nama buat baik. Buat baik ni mesti ada apa? Pengorbanan. Jadi buat baik kepada Allah, antara buktinya apa dia? Tengok Allah kata lepas tu. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Orang yang buat baik kepada Allah dulu ni ialah orang yang dulu mereka sedikit sekali tidur. Jadi dia korbankan masa tidur dia untuk kesenangan dia. Untuk apa? Untuk Tuhan dia. Kalau dia, orang kata 8 jam, dia pilih 3 jam je. Siang dia ambil lagi setengah jam. Pagi mungkin ambil setengah jam sikit. Jadi 4 jam je dalam hari. Satu hari dia hidup, dia tidur 4 jam je. Malam 3 jam. Itu orang yang bertakwa. Allah kata dalam ayat ni lah. Jadi apa yang mereka buat ketika mereka bangun itu? Buka balik surah 32 kita. Bila rusuk-rusuk mereka jauh daripada tempat tidur mereka. Zaman hari ni lagi penuh cabaran. Kadang-kadang bangun juga. Tapi bangunnya untuk apa? Kalau zaman-zaman World Cup tu habis. World Cup kan? Bola ke apa kita bangun. Okey, buka balik 32:16 tadi. Tatajafa junubuhum anil madaji'. Jadi rusuk-rusuk mereka jauh daripada tempat tidur mereka. Lalu mereka buat apa? Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka berdoa, mereka beribadah kepada Tuhan mereka dalam keadaan khauf. Apa khauf? Takut. Kenapa takut? Kenapa dia beribadah pada malam hari tu dia takut kepada Allah? Sebab apa nak kena buat bangun malam dulu, kita nak kena bincang dulu. Apa kena buat bila kita bangun malam? Apa yang Allah perintahkan kita bila kita bangun malam, kita kena buat apa? Yang Allah perintah. Surah 73. Surah 73. Ayat 1 sehingga ayat yang keempat. Muka surat 574.
Sebenarnya apa agenda bangun malam? Tu soalan dia lah, kita boleh bubuh begitu. Apa agenda bangun malam? Memang kita kata nak solat. Tapi sebenarnya apa agenda sebenarnya? Solat semua tu untuk nak pergi kepada mana sebenarnya? Perintah Allah pada ayat ni. Ya ayyuhal muzammil. Apa maksud ya ayyuhal muzammil? Wahai orang yang berselimut. Yang berselimut. Kum. Allah kata, kum apa kum? Bangun. Al-lail, bangunlah pada waktu malam. Maksudnya jangan tidur malam. Itu maksud dia. Tak boleh tidur ke? Illa qalilan. Bangun tu ambil sikit. Bukan langsung tak tidur Nabi tak bagi. Illa qalilan. Sama ada separuh daripada malam, nisfahu, separuh daripadanya. Awin qus minhu qalilan, atau kurang daripada separuh itu. Ataupun apa? Auzid alaihi, atau lebih banyak dari separuh. Dia lepas isyak, dia turun tidur. Balik rumah, dia tak makan dah. Makan dia tadi pukul 7. Solat maghrib, solat isyak. Solat isyak habis awal 9.30, dah tidur dah. Pukul 12 dah boleh bangun untuk dia. Diorang tak, mungkin dia bangun, dia tidur mungkin lewat sikit lah. Pukul 12 tidur ke, dia bangun pukul 4 ke. Tak apalah itu. Itu terserah kepada masing-masing. Tetapi perintah Allah apa dia? Bangun malam. Untuk apa tu? Warattilil Qur'ana tartila. Apa maksud ayat tu? Baca Al-Quran dengan tartil. Macam mana baca Quran dengan tartil? Boleh baca tergesa-gesa tak? Tartil apa tartil? Perlahan-lahan, penuh dengan dia punya, jaga dia punya hukum hakam dia. Tapi kita dah baca dah, ayat Quran ni dibaca untuk kita taat kan? Jadi dibaca tartil tu, baca dalam keadaan yang betul-betul perlahan. Lepas tu, memahaminya. Jadi bila kita baca Quran, bangun malam, sorang-sorang, dalam keadaan gelap, sunyi, sepi tu, mendatangkan tak perasaan kita? Mesti boleh. Bila baca tentang ayat neraka, apa rasa masa tu? Sebab tu malam lebih